bicara harakah. Dan alhamdulillah pada petang ini bersama-sama dengan kita di studio bicara harakah pada petang ini ialah seorang tetamu yang tidak asing lagi bersama-sama dengan kita, iaitu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, yang merupakan seorang individu yang saya rasa tak perlu untuk diperkenalkan lagi, yang sudah tentu sehari dua ini menjadi bualan yang cukup hebat di bibir rakyat Malaysia, tak kira apa jua agama dan juga apa jua bangsa. Profesor Dr. Teo Kok Siong ini yang menjadi tetamu kita pada hari ini merupakan seorang aktivis bahasa, dan beliau merupakan fellow utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Profesor Datuk? Baik, YB. Terima kasih sudi bersama-sama dengan bicara harakah pada petang ini, dan sudi untuk menjadi tetamu kami pada kali ini. Dan saya kira bahawa bicara harakah pada petang ini merupakan bicara yang sedang ditunggu-tunggu, kerana kita telah mewawarkan secara ini ke setiap media sosial yang kita miliki, dan saya yakin ramai yang sedang menunggu-nunggu buah tutur kata daripada Profesor Dr. Teo Kok Siong. Tambah-tambah pula baru-baru ini menerima kad jemputan ke Balai Polis baru-baru ini. Ya, baik. Profesor Datuk Doktor membuka gelanggang kita pada petang ini. Saya bertanya tentang hala 7 Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 yang digubal, dan sejauh mana pencapaian memaknakan akan akta ini terhadap rakyat Malaysia pada pandangan Profesor Datuk Doktor. Silakan. Ya, respon saya terhadap soalan yang diajukan oleh YB tadi ialah dalam konteks akta itu ialah bahasa Melayu melukut di tepi gantang, bahasa Melayu mengemis di tanah watannya sendiri. Ya, dari segi perundangan bahasa Melayu menduduki kedudukan yang terjamin lah, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan pada perkara 152, dan juga pada Akta Bahasa Kebangsaan tahun 1963, Palang tahun 1967, dan juga bahasa Melayu ada tempatnya dalam Akta Kerajaan Tempatan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Iklan Kecil. Dan bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam Dasar Perpaduan Negara sebagai wadah perpaduan, dan bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam Dasar Kebudayaan Negara sebagai jati diri kebangsaan. Tetapi semua itu adalah perhiasan semata-mata. Mengapa saya berkata sedemikian? Kerana kita dapat lihat, seperti yang saya katakan tadi, bahasa Melayu melukut di tepi gantang, maknanya tak penting pun, dan juga ia mengemis di tanah watannya sendiri. Dan bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita, setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik. Dan ini sesuatu yang cukup malang, dan ini adalah antara petanda bahawa proses pembentukan negara bangsa di Malaysia gagal. Maknanya proses kita untuk membentuk manusia Malaysia itu gagal. Saya tak kata kesemuanya, tetapi kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa, proses pembentukan insaniah manusia Malaysia itu. Sebab kita dapat lihat mutu kewarganegaraan warga negara kita itu begitu teruk. Ada yang tak boleh berbahasa Melayu langsung
sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Dan apabila tak boleh berbahasa Melayu langsung itu, apabila ditegur, lawan balik pula tu. Dan mencemuh bahasa Melayu, bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Paling jauh bahasa Melayu boleh pergi ialah Indonesia. Itu kata-kata daripada seorang bekas menteri yang pernah menjadi menteri, ya, sekitar tahun 2018. Ya. Jadi saya kira kalaulah pemimpin kita sendiri yang tak tahu tentang kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, jadi apatah lagi kita nak harapkan kepada rakyat biasa macam ni. Ya. Saya berada di sini, saya mendengar tutur kata Profesor Datuk Doktor satu persatu. Kalau saya pejamkan mata, saya tak rasa bahawa ini seorang yang berbangsa Cina sedang bertutur. Secara peribadi saya nak tanya Datuk Doktor, adakah Datuk Doktor menggunakan bahasa Melayu bertutur di rumah secara rasmi atau macam mana? Okey, tidak. Ya, saya berasal dari Kelantan dan semua orang bukan Melayu di Kelantan fasih berbahasa Melayu. Dialek Kelantan. Ya, dialek Kelantan, orang Cina, orang Siam, orang India. Dan bahasa Melayu itu adalah antara bahasa orang bukan Melayu di Kelantan. Ya. Kalau Cina di Kelantan, sesama Cina mereka berbahasa Melayu dialek Kelantan. Tidak ada kekok pun. Kalau di luar Kelantan, di Kuala Lumpur ni, kalau Cina, sesama Cina berbahasa Melayu, it is very un-Chinese. Un-Chinese. Ya, sesuatu yang pelik dipandangnya, biar betul kau ni. Jadi saya kira ya, saya bertutur di rumah itu dalam bahasa Inggeris sebab isteri saya Cina Kantonis. Saya Cina Hokkien. Jadi bahasa Hokkien dengan bahasa Kantonis itu dua bahasa yang berbeza. Kalau tak belajar tak boleh faham memahami. Jadi kami bersekolah Inggeris dan sudah tentu sekali-sekala bercakap bahasa Melayu. Jadi dalam keluarga saya ada 2 orang anak. Bahasa kami ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bagi isteri saya, bahasa beliau secara keturunan bahasa Kantonis. Saya bahasa Hokkien. Kedua-dua anak saya tak boleh berbahasa Cina, sama ada Kantonis ataupun Hokkien, sebab kami tak ajar. Kami berbahasa Inggeris. Ya. Okey. So jadi apabila saya Profesor Datuk Doktor menyatakan bahawa proses pembinaan negara bangsa di Malaysia ini dalam konteks bahasa sudah gagal. Tapi Datuk Doktor juga menyebut tadi bahawa di Kelantan orang yang bukan Melayu bercakap dalam bahasa Melayu. Adakah itu bermaksud bahawa proses pembinaan negara bangsa di Kelantan itu yang berjaya? Jadi kalau itu jawapannya, sebenarnya apa rahsianya di Kelantan itu yang berjaya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain? Di Kelantan itu wujud proses asimilasi. Dan di Kelantan itu bukan Melayu itu hanya merupakan 4% saja. Majoritinya Melayu. Dan di Kelantan walaupun ada orang Cina, ada orang Siam, orang India, rata-rata orang bukan Melayu di Kelantan ini memandang tinggi kepada, rata-rata orang-orang bukan Melayu di Kelantan itu memandang tinggi kepada orang Melayu Kelantan. Mereka menganggap orang Melayu Kelantan orang Melayu yang berkebolehan. Ada tukang mas Kelantan. Di Kelantan itu ada tukang mas orang Melayu. Jadi di tempat-tempat lain tak ada. Kan? Kalau di Kelantan ada tukang perak Melayu, tukang emas Melayu. Dan kalau kita di Kelantan itu kalau nak baiki rumah, kita panggil orang Melayu. Dan jadi dalam situasi sebegitu,
asimilasi itu berlaku. Maknanya orang bukan Melayu itu sanggup mengidentifikasikan diri mereka dengan orang Melayu itu dengan kadar yang lebih. Sedangkan di luar, di sini orang-orang bukan Melayu didapati begitu enggan untuk beridentifikasi dengan bangsa Melayu yang merupakan penduduk asal, majoriti dan dominan. Itu bezanya. Jadi kalau di Kelantan, proses asimilasi itu wujud, dan di mana-mana pun YB, asimilasi itu adalah jawapannya kepada penyatu paduan yang betul-betul tulen yang berlaku di Kelantan. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Profesor Doktor. Maknanya kita sering menyebut bahawa kita berasaskan kepada integrasi dan asimilasi. Kalau kita menyebut tak asimilasi, kita kata di Indonesia di sana dia asimilasi. Begitu juga di negara-negara lain. Jadi bermaksud di sini pada pandangan Datuk Doktor bahawa kita nak tak nak, kalau kita nak kepada penyatuan bangsa, penyatuan perpaduan rakyat Malaysia, kita kena bergerak kepada asimilasi. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, kita dapat lihat di Indonesia dan di Thailand itu kan, orang-orang Melayu di selatan Thai itu, mereka dipaksa ataupun dengan sendirinya mereka berintegrasi ke dalam masyarakat Thai itu, sehingga kan nama-nama mereka pun perlu ditukar. Mungkin YB masih ingat seorang bekas Setiausaha ASEAN, arwah Dr. Surin Pitsuan. Ya, itu Melayu Selatan Thai, tetapi kerana asimilasi beliau terpaksa menukar nama kepada nama Sanskrit, dan bahasa Sanskrit adalah bahasa agama Buddha. Dan maknanya kita boleh lihat pembentukan negara bangsa di Thailand, di Indonesia, malah kita satu-satunya negara ni di Asia Tenggara ini yang memilih integrasi. Yang lain semua memilih asimilasi. Dan integrasi itu sebenarnya jauh lebih ringan tuntutannya daripada asimilasi. Tetapi dalam keadaan sedemikian pun kita dapat lihat setelah 67 tahun kita merdeka, yang bukan Melayu ni belum bersedia. Kalau bahasa baguslah, kalau bahasa tak bagus, enggan berintegrasi ke dalam struktur-struktur sosial Melayu. Kita ambil bahasa Melayu saja. Jadi cukup malanglah. Saya rasa perlu berjiwa besar. Kita harus mengakui kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Boleh jadi kerana itulah pandangan Datuk Doktor. Nama Datuk Doktor disebut di dalam Dewan Rakyat dan dinyatakan sebagai lupa daratan dalam Dewan Rakyat, tetapi dia telah ditarik balik dengan arahan Tuan Speaker. Tapi jarang-jarang nama individu disebut dalam Dewan Rakyat ni. Jadi artinya Datuk Doktor bahawa kalau kita nak kata kita perlu bergerak kepada asimilasi, soal kebimbangan sebahagian daripada rakyat kita ialah bila berlakunya asimilasi ini, ia akan menggugat agama, ia akan menggugat soal agama. Jadi apa pandangan Datuk Doktor? Sebab kita nampak dia tidak berlaku pun di Indonesia, di Thailand, dia tidak melibatkan soal agama pun dalam soal asimilasi ini. Tidak. Kita dapat lihat bagaimana Cina di Kelantan itu, khususnya Cina peranakan yang tinggal di kampung Melayu itu, mereka masih Cina kan dari segi nama rasmi mereka, dan mereka menganut agama Buddha dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Melaka itu, Baba Nyonya di Melaka itu kan, mereka berasimilasi dengan Melayu, dan mereka sudah kehilangan bahasa Cina mereka. Yang di Kelantan itu tak hilang lagi. Jadi kalau di Melaka, Baba Nyonya telah kehilangan bahasa Cina mereka, dan mereka mengambil bahasa Melayu, dialek Baba sebagai bahasa ibunda mereka. Mereka menerima kesenian Melayu, dondang sayang, pandai berpantun. Mereka masih Cina kan. Jadi saya kira asimilasi ini mungkin
tidak difahami sebaik-baiknya lah oleh mereka yang takut kepada asimilasi ini. Ya, sudah tentu kalau ada asimilasi, Cina di Malaysia ini sebagai contoh, mesti ada unsur Melayu di dalam diri mereka. Sebab ini tanah Melayu. Ada tuannya. Jadi kalau Cina Malaysia ni berhijrah ke Australia dan tinggal di sana sudah 2-3 generasi, sudah pasti mereka ada elemen Australia itu dalam diri mereka. Jadi mengapa mereka tak tolak elemen Australia? Mereka bangga menerima elemen Australia. Mengapa di Malaysia mereka nak tolak elemen Melayu? Mereka tak bangga dengan elemen Melayu. Jadi saya kira banyak persoalan yang kita hadapi lah. Adakah sebenarnya ia berpunca daripada, dengan maaf saya menyebut, adanya perasaan memandang rendah kepada orang-orang Melayu? Walaupun tidak semua, tapi adakah ia wujud sebenarnya? Itu tak dapat dinafikan sebab bangsa Cina ni adalah bangsa yang sombong budaya Cina. Mereka amat sombong, dalam erti kata mereka begitu bangga sebab budaya Cina ni berusia 5,000 tahun dan tak pernah terputus. Jadi utuh sifatnya. Dan dalam sosialisasi Cina ni, ya, kita selalu diberitahu kita bangsa yang hebat, dan dengan itu kalau kita hebat yang lain-lain tak hebat. Jadi penghinaan itu berlaku secara sedemikian. Jadi kita hebat yang lain-lain tak hebat, kita rajin yang lain-lain sebaliknya. Jadi ini sesuatu yang disosialisasikan dalam kalangan orang Cina. Ya, mungkin mereka tidak mahu mengaku, tetapi saya kira itulah hakikatnya lah. Mereka tahu bahawa sosialisasinya sebegitu, dan ia secara turun-temurun lah, bahawa kita tak seperti bangsa A, kita tak seperti bangsa B. Dan dalam konteks Cina peranakan di Kelantan itu, kami dihina oleh Cina bandar. Ya, Cina lebih totok. Ya, kami dihina. Maksud Cina bandar itu Cina di Bandar Kota Baru. Ya, itu Cina yang lebih tulen lah. Ya, betul. Cina yang lebih tulen. Jadi Cina peranakan ni Cina kampung yang makan nasi pun dengan tangan, dengan budu. Makan budu, dan minta maaf lah, cebok pun, mandi pagi, semuanya Melayu. Jadi dihina oleh Cina yang lebih tulen itu, dan bahasa Cina kami Hokkien itu pun dipengaruhi dengan syaratnya oleh dialek Melayu Kelantan dan bahasa Siam Kelantan. Jadi dalam kita bercakap Cina tu banyak perkataan Melayu Kelantan yang kita gunakan. Jadi kami dipandang hina oleh Cina yang lebih tulen itu. Dan kami Cina peranakan ni, kami memandang hina kepada Siam Kelantan. Siam ni tak macam kita, dia teruk dan sekian-sekian. Padahal kita dekat dengan Siam sebab kita beragama Buddha. Ketik di Kelantan ada 20 buah, kan? Dan ya, ketik tu siapa punya? Siapa yang uruskan? Siam, kan? Jadi budaya pandang rendah ni adalah satu budaya yang biasa dalam masyarakat Cina, sebab kami diajar kami superior lah. Gitu, ya. Ya, nampaknya saya banyak perkara sedang dapat menjawab persoalan di kalangan para penonton kita pada petang ini. Dan untuk yang baru mengikuti, kita sedang bersama-sama dengan dalam slot bicara harakah bersama dengan Prof. Dr. Teo Kok Siong, bersama dengan sebagai tetamu kita pada petang ini. Dan topik kita sebenarnya ialah berkenaan dengan pemberkasaan bahasa Melayu. Tetapi saya nak masuk kepada topik yang agak kontroversi, disebut
pada hari ini lah berkenaan sekolah vernacular. Ya. Jadi boleh Profesor memberikan komentar apakah di sana adanya perbezaan standard bahasa Melayu di sekolah kebangsaan berbanding dengan sekolah vernacular? Ya, sudah tentu. Sukatan pelajaran untuk subjek bahasa Melayu ataupun dipanggil bahasa Malaysia itu tidak sama di sekolah jenis kebangsaan dengan yang di sekolah kebangsaan, tidak sama. Jadi di sekolah jenis kebangsaan sukatan pelajaran subjek bahasa Melayu itu jauh lebih rendah. Dan pernah ada usaha daripada kerajaan untuk menyeragamkan sukatan pelajaran itu untuk disamaratakanlah. Mungkin yang di sekolah kebangsaan itu yang tinggi itu diturunkan sedikit, yang di sekolah jenis kebangsaan itu dinaikkan sedikit supaya ada pertemuan di satu-satu tahap itu. Tetapi itu dibantah dan ditolak habis-habisan oleh pemimpin-pemimpin Cina, aktivis pendidikan Cina. Dan bahasa Melayu itu tidak dikuasai dengan baik oleh sebahagian besar pelajar-pelajar Cina di sekolah vernacular itu. Dan kerajaan sedar dan kerajaan cuba perbaiki keadaan itu dengan kita menambah waktu pendidikan itu. Dan adakah ia berkesan? Tak berkesan sebab ditolak. Maknanya ada 6 waktu dan kita nak tambah 3 waktu lagi. Itu pun di tahap 2, darjah 4, 5 dan 6. Bukan kita nak tambah di darjah 1, 2 dan 3 kan. Barangkali murid-murid itu terlalu kecil lagi. Dan itu ditolak habis-habisan oleh aktivis pendidikan daripada Cina. Dan pada akhirnya mereka bersetuju, tetapi bukan 3 waktu yang ditambah, barangkali 1 ke 2. Maknanya kalau tambah 1 itu, kalau dalam istilah kita bercakap dalam bahasa Melayu itu tak dekat celah gigi pun. Ya, betul. Jadi tidak ada kesan apa-apa. Jadi selalunya bila ada cadangan untuk memperbaiki mutu penguasaan bahasa Melayu di sekolah vernacular itu, ia akan cuba tidak diterima lah. Dan alasannya selalu semua itu akan menghakis identiti sekolah Cina. Jadi saya kira kita ada masalah lah. Maksudnya Dr. Profesor, walaupun kita tambah masa pembelajaran bahasa Melayu pun ia tidak akan menyelesaikan masalah. Ia perlu balik kepada asimilasi yang disebut tadi. Mereka perlu balik rumah, bercakap, bertutur dengan keluarga, bergaul dengan masyarakat, barulah mereka boleh menguasai bahasa Melayu. Ya, itu tak dapat dinafikan. Asimilasi adalah satu-satu caranya untuk penyatu paduan yang jauh lebih baik. Dan ini terbukti di Indonesia, di Thailand, di semua negara di Asia Tenggara kecuali di Malaysia. Singapura macam kita juga integrasi, tetapi untuk pendidikan Singapura tidak menggalakkan dan membenarkan integrasi. Di Singapura ada hanya satu sistem persekolahan, satu aliran saja. Dan vernacular di Singapura wujud dalam bentuk komponen 1-2 mata pelajaran saja, bukan dalam bentuk sekolah seperti di Malaysia. Jadi ini bermaksud bahawa kalau kita mahu melihat berlakunya perpaduan dalam negara kita pada hari ini, pada pandangan Datuk Doktor sendirilah, kewujudan sekolah vernacular itu sendiri pun sepatutnya tidak wujud di Malaysia. Sepatutnya tidak ada lah, sebab tidak ada di mana-mana di dunia ini yang ada orang Cina ada sekolah vernacular yang dibiaya oleh kerajaan. Tidak ada. Hanya di Malaysia saja. Maknanya kalau di Thailand mungkin ada sekolah vernacular, tetapi
tidak dibiaya oleh kerajaan, swasta saja. Tetapi di negara kita, atas persetujuan kita dalam kontrak sosial, maka kita membenarkan wujudnya sekolah vernacular ini, dan ia bertambah-tambah menjadi 1/5 daripada jumlah sekolah di negara kita itu. Padahal ia aliran sampingan sahaja, bukan aliran utama. Tetapi jumlah sekolah itu dan barangkali akan bertambah lagi lah. Jadi saya kira ialah kita harus lihat kembali lah, sebab kita tidak ke mana-mana pun dalam keadaan sekarang ini. Topik ini sebenarnya, Datuk Doktor, merupakan topik yang saya kira sangat sensitif di kalangan masyarakat Cina. Dan saya yakin kalau video ni keluar, barangkali akan mendapat reaksi daripada pelbagai pihak sebenarnya. Tetapi tak nak kita kena bercakap dari sudut realitinya. Begitu. Cuma sebagai seorang yang berbangsa Cina, apakah sebenarnya yang sangat dibimbangi oleh masyarakat Cina apabila mereka mempertahankan sekolah vernacular ini, sehingga kalau kita sebut bab sekolah vernacular ini, terutama dalam pengalaman saya dalam Dewan Rakyat, rakan-rakan kita daripada ahli-ahli parlimen yang berbangsa Cina, dan mereka akan memberikan reaksi yang agak tidak senang. Sudah tentu didorong oleh pengundi-pengundi sendiri, tak mereka mahu melihat begitu. Jadi apa yang sangat dibimbangkan ini kalau ia berlaku tidak wujudnya sekolah vernacular? Ya, masyarakat Cina Malaysia ni adalah masyarakat etno-linguistik, etno-bahasa. Ini bermakna bahasa itu adalah perkara yang paling penting dalam budaya mereka, bukan agama. Ini berbeza dengan orang Melayu Malaysia. Orang Melayu Malaysia ini adalah kelompok bukan etno-linguistik ataupun etno-bahasa. Mereka adalah kelompok etno-agama. Maknanya kalau di Malaysia ni, jangan usik Islam itu. Kita dapat lihat isu stokin sekarang ini, dan begitu sensitif lah. Tetapi kalau tentang bahasa Melayu, orang Melayu sendiri yang mempelihkihkan bahasa mereka sendiri pun. Tetapi orang Cina, mereka kelompok etno-linguistik, etno-bahasa. Mereka pertahankan bahasa mereka itu melalui sekolah vernacular ini. Kalau kita lihat, tak perlu pun Cina Malaysia itu pertahankan bahasa Cina itu, sebab ia akan berkembang maju di China, di Hong Kong, di Taiwan dan juga di Singapura. Siapa nak belajar pergi sana lah. Ya, maknanya bahasa Melayu, bahasa Cina itu akan tak akan hilang di dunia lah, sebab ia ada akar di China, di Hong Kong, Taiwan dan sedikit di Singapura. Tetapi lihat bagaimana Cina Malaysia memperjuangkan bahasa Cina itu kan. Maknanya kalau boleh kita kata dengan izin, Mandarin is overprotected by the Malaysian Chinese. Overprotected. Protect sudah cukup lah, tak perlu overprotected. Dan sekarang ini kita boleh tengok seperti YB kata, kalau bangkit saja soal bahasa sekolah vernacular, lihat reaksi rakan-rakan di parlimen kan, dan juga mereka di lapangan, di luar, tengok bagaimana mereka memperlihatkan reaksi mereka. Sebab mereka ialah kelompok etno-linguistik, etno-bahasa. Dalam budaya mereka yang paling atas ialah bahasa mereka, bukan agama mereka. Ini berbalik pada orang Melayu yang kita dapat lihat, orang Melayu sendiri pun tak yakin kepada bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibunda mereka, bahasa nenek moyang mereka, bahasa bangsa mereka, untuk memajukan negara dan memandaikan anak bangsa. Orang Melayu sendiri ada yang tak yakin. Ya, 1-2 orang. Tetapi 1-2 orang itu sudah cukup
untuk menafikan seluruh sejarah orang Melayu itu. Ya, betul. Tetapi Cina lain. Mereka kelompok etno-linguistik, etno-bahasa. Ya. Saya di sini barangkali ada sedikit perbezaan di antara kami di pihak PAS dengan Datuk Doktor. Saya sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat. Setakat hari ini PAS tidak berpendirian untuk menutup sekolah vernacular sebab kami berhadapan dengan pengundi dan sebagainya. Bahkan kami lebih kepada membiarkan atau memberikan kebebasan sekolah vernacular untuk terus beroperasi, tetapi hendaklah ditindaklah baik dari sudut penguasaan bahasa Melayu. Cuma barangkali apabila pandangan demi pandangan diutarakan oleh Datuk Doktor dan juga rakan-rakan yang lain boleh membuatkan kami mungkin perlu untuk fikir semula pendekatan ini, sebab kita tidak boleh untuk barangkali untuk selesa dengan keadaan pada hari ini hanya untuk mendapat sokongan yang sementara pada hari ini, sedangkan untuk jangka masa yang panjang ia boleh menjejaskan pembinaan negara bangsa. Sebab kita telah melihat bagaimana berpuluh-puluh tahun kita merdeka ini, rupa-rupanya dasar integrasi kita ni tidak berjaya dalam membentuk perpaduan. Jadi di sini saya rasa kita boleh untuk mempertimbangkan balik apakah pendekatan baru untuk perlu untuk kami laksanakan dalam kita menyantuni isu sekolah vernacular seperti ini. Cuma soalannya apabila berlakunya sekolah vernacular ini, kita kata perlu pada satu aliran, pejuang-pejuang sekolah agama pula ini, mereka pula terpaksa defensif terhadap kewujudan sekolah-sekolah agama, atau bagaimana pandangan Datuk Doktor? Ya, respon saya kepada soalan YB ialah ini negara orang Melayu. Negara ini bertuan. Jadi dalam konteks sekolah tahfiz itu, jawapan saya, orang Melayu adalah tuan di negara ini. Jadi tak salah ada sekolah tahfiz itu, tidak salah. Sebab ia mewakili agama yang disebut di dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia bahawa Islam sebagai agama persekutuan barangkali. Ya, sebab negara ini ada tuan dari mula sejarah sampai sekarang. Walaupun British datang, British menjajah kita, tuannya masih orang Melayu. Ya, betul. Dan saya kira konsep ini perlu difahami. Dan apabila orang Melayu itu tuan, sekarang ini majoriti, dominan dan penduduk asal, maka saya kira sangat-sangat adil untuk beberapa aspek kemelayuan dan keislaman itu diletakkan sebagai keutamaan, maksudnya diletakkan sebagai keutamaan dan berkembang lebih daripada yang lain-lain. Sebab negara ini bertuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Doktor yang beberapa kali menyebut bahawa negara ini ada tuan dan tuannya ialah orang Melayu. Kerana ungkapan itu sebenarnya sukar untuk disebut hatta oleh orang Melayu sekalipun. Mereka rasa bahawa ungkapan itu boleh menyebabkan orang lain terasa hati dan sebagainya. Saya pinjam ungkapan itu dan saya sebut dalam Dewan Rakyat. Baru-baru ini kita mencelah ucapan ketombakan dan saya sebut nama Datuk Doktor di dalam Dewan Rakyat bahawa ungkapan itu satu ungkapan yang sepatutnya dihargai oleh orang-orang Melayu. Cuma barangkali di sisi orang Melayu ini mereka rasa bahawa ungkapan itu, sebab orang Melayu ni dia ada satu budaya menjaga hati. Dia ada budaya menjaga hati, dia bimbang atau orang lain terasa dan sebagainya. Jadi dia rasa bahawa ungkapan itu boleh menyebabkan perasaan orang lain boleh tergoris. Jadi soalan saya, bolehkah sebenarnya ungkapan itu diterima oleh orang-orang bukan Melayu sebenarnya? Sepatutnya tidak ada masalah. Mereka minoriti di negara ini. Jadi bagi saya, jadilah kelompok minoriti yang baik. Be a good minority. Itu hakikat kan. Terima sajalah. Mengapa nak diherutkan fakta sejarah itu? Dan bila kita kata Melayu adalah tuan di negara ini, maknanya mereka memiliki negara ini, dan ini boleh dilihat dari segi sejarah dalam
buku-buku sejarah ataupun sejarah penjajah kita. Apabila mereka datang menjajah kita, mereka menganggap Melayu adalah penduduk asal dan pemilik negara ini. Jadi saya kira kelompok minoriti ni harus sedar diri bahawa mereka minoriti dan jadilah minoriti yang baik. Seperti saya masuk bakul angkat sendiri. Bakul yang baik tak? Ya betul. Jadi sebenarnya sudah 40 minit kita bersama dan saya rasa sudah banyak isu-isu yang dilontarkan oleh Datuk Doktor tadi. Cukup banyak sebenarnya untuk kita jadikan sebagai suatu panduan dalam kita menentukan sikap kita dalam memperkasakan bahasa Melayu. Sebelum kita berakhir, saya beri peluang kepada Datuk Doktor untuk mengungkapkan apa lagi yang berbaki untuk Profesor Datuk Doktor untuk ungkapkan dalam aspek memperkasakan bahasa Melayu. Ya, saya kira dalam aspek memperkasakan bahasa Melayu dan juga dalam aspek sumbangan saya ke arah pembentukan negara bangsa yang lebih berjaya, saya kira saya ada amanah ilmu, YB. Saya ada amanah ilmu, jadi saya perlu berkongsi ilmu yang saya ada itu untuk membina negara tercinta ini, untuk membina insan yang bernama bangsa Malaysia itu. Jadi dalam saya berjuang itu sudah tentu perjalanannya tidak sebegitu mudah lah. Tapi saya masih tetap melakukan apa yang patut dilakukan, dan saya akan lakukannya selagi hayat di kandung badan. Terima kasih Datuk Doktor Profesor Datuk Doktor Teo Kok Siong yang telah mengakhiri slot kita pada petang ini dengan ungkapan yang sangat baik. Kenapa beliau melaksanakan usaha ini dan pendidikan ini? Kerana beliau mempunyai amanah ilmu. Sebagai seorang yang pejuang bahasa Melayu, mempunyai pengalaman pendidikan dan juga latar belakang yang cukup panjang dalam perjuangan bahasa Melayu ini. Saya fikir itu ungkapan yang paling bermakna untuk kita. Amanah ilmu yang perlu untuk dijaga dan tekad beliau untuk berjuang sehingga ke akhir hayat bagi memastikan bahawa bahasa Melayu ini dapat terus diperkasakan sesuai dengan bangsa Melayu sebagai bangsa yang sepatutnya menjadi tuan kepada tanah Melayu yang kini bergelar sebagai Malaysia. Sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita jadikan sebagai iktibar dan teladan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Doktor sudi bersama-sama dengan kami pada kali ini. Saya harap ini bukan kali terakhir bersama-sama kami di Bicara Harakah. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, saudara, para pendengar yang sedang melayari kita secara live pada kali ini, dan terima kasih sudi bersama-sama dengan kami dan kita jumpa pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.